Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Para penonton, para pendengar, sahabat-sahabat ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Allah Rabbul Alamin, kita boleh menyambung ihya Ramadan kita pada hari ini, ikhwan. Kita dah sampai pada 17 Ramadan. 17 Ramadan adalah hari di mana kita akan diingatkan dengan nuzulul Quran, iaitu peristiwa Quran diturunkan daripada sisi Allah ke bumi untuk mengubah kehidupan penduduk bumi. Peristiwa ini sangat besar dan agung, kerana tanpa penurunan Al-Quran kita tidak mendapat petunjuk daripada sisi Allah Jalla wa'ala. Dan untuk menurunkan Al-Quran, Allah mengambil masa 40 tahun untuk melatih seorang Rasul dia yang bernama Muhammad, yang lahir di Mekah. Allah latih Rasul ini selama 40 tahun. Bila Muhammad berusia 40 tahun, barulah wahyu pertama diturunkan di Jabal, di Gua Hira. 40 tahun Allah asuh Muhammad dengan kehidupan peribadi dia yang berbagai-bagai. Hidup sebagai anak yatim piatu, kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan atuk yang sangat menyayangi dia. Hidup dalam keadaan menumpang keluarga adik-beradik dekat. Sampai tahap dia membesar bersama pak menakan dia, Abu Talib. Sehinggalah dia mendapat petunjuk daripada Allah. Dia menjadi Nabi, dia menjadi Rasul. 40 tahun Allah menurunkan Al-Quran. Selepas daripada itu, dan penurunan Al-Quran diambil masa lebih kurang 23 tahun untuk sempurna secara munajjam. Peristiwa sebesar inilah Allah Ta'ala katakan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqazakum minha. Allah kata dahulunya sebelum Quran diturunkan, kamu berada di bibir kehancuran. Kamu betul-betul berada di jurang kehancuran. Fa'anqazakum minha. Allah telah pun memberi keselamatan dan telah pun menyelamatkan kamu dengan Allah bangkitkan Rasul, dan pada Rasul itu diturunkan Al-Quran, dan kepada Rasul itu dijadikan hikmah. Sunnah Rasul itu dijadikan petunjuk yang kedua setelah Al-Quran. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Jalla wa'ala kerana kita masih mengingat nuzulul Quran, diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Sesungguhnya Quran itu kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Quran diturunkan. Malam itu kata Allah punya istimewa, punya agung, punya mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam Quran diturunkan. Dan malam itu hari itu turun para malaikat, Ruh Jibril alaihi salam. Dan malam itu salamun, sejahtera, aman, damai, terpelihara daripada sebarang kejahatan sehinggalah terbit fajar. Alhamdulillah ikhwan, kita menjadi ummatul Quran. Kita menjadi ummatul Quran, dan Quran itu zilluna, dia menaungi kita. Alhamdulillah. Ikhwan, kita sampai pada hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 kita nak lihat pada hari ini di bawah tajuk sombong mencacatkan kehidupan. Bahawa dalam petunjuk yang Nabi ajak pada kita ni, sesuai dengan tajuk buku kita ini, jalan kehidupan, 30 hadis sahih jalan kehidupan.
Maka di antara bentuk jalan yang kita nak pakai dalam hidup ni, jangan sombong. Sebab sombong dia bukan kemuliaan, dia mencacatkan hidup. Orang sombong ni ikhwan tak ada untung tak mana pun. Ulama kita sebut ikhwan, ulama kita kata amanah hidup. Amanah hidup. Kita bila hidup ni kita kena hidup dengan satu amanah hidup. Apa dia? Nama dia ubudiyah. Ubudiyah ni apa dia? Ubudiyah ni daripada kita bangkit tidur sampai kita tidur balik, satu hari suntuk kita hidup, kita kena hidup dengan kehambaan, penghambaan. Ubudiyah daripada perkataan abdun, abada abdun, hamba. Ubudiyah kita menampakkan sifat kehambaan kepada Tuhan kita. Jadi dalam tempoh masa kita tunjuk sifat kehambaan itu, hamba tak boleh sombong dengan Tuhan dia. Dengan Tuhan pun tak boleh sombong, apatah lagi dengan Tuhan. Maka sombong ni kalau ada dalam diri hamba, dia mencacatkan hidup hamba tu. Dia akan merosakkan kerugian di pihak hamba itu. Maka Allah tak suka orang yang sombong. Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Mutakabbir, Al-Azim, Al-Aziz, itu semua Allah. Allah bersifat dengan sifat hebat-hebat sehingga itu Tuhan tak peduli pun orang sombong. Maka bila orang tu sombong, Tuhan tak suka dengan hamba yang sombong. Karena itu hadis ini an Abi Muslim wa qila Abi Iyas Salamah bin Amru bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا أستطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلا فيه رواه مسلم. Terjemahan dia dari Abu Muslim. Ada yang menyatakan dia adalah Abu Iyas Salamah bin Amru bin Al-Aqwa. Bahawa dia kata ada seorang lelaki makan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Kemudian baginda bersabda kepadanya, "Makanlah dengan tangan kananmu." Lelaki itu menjawab, "Aku tidak boleh makan dengan tangan kanan." Baginda bersabda, "Jika engkau tidak boleh makan dengan tangan kanan," Baginda bersabda, "Jadi engkau tak boleh makan dengan tangan kanan?" Sebenarnya dia berbuat demikian kerana kesombongannya. Akhirnya dia benar-benar tidak dapat mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Ini dalam riwayat Muslim. Nabi tegur seorang sahabat ikhwan dalam hadis ini. Nabi tegur dalam riwayat Muslim ni, Nabi tegur dia makan dengan tangan kiri. Satu hari Nabi makan dan Nabi kata pada sahabat, Nabi kata, "Aku hamba, aku makan pun sebagai seorang hamba. Aku hamba, aku bersyukur kepada Allah." Maka Nabi berulang kali kata, Nabi kata jangan makan dengan kiri kerana makan, minum dengan kiri adalah syaitan. Makan dengan bismillah. Jangan makan tanpa bismillah, syaitan makan sekali. Tapi ada kalanya sahabat-sahabat ini, terutamanya sahabat dalam hadis ni, dia makan dengan kiri. Nabi tegur. Nabi tak makan dengan kanan. Dia kata apa kat Nabi? Dia kata la astati'u. Dia kata aku tak mampu nak makan dengan kanan. Mungkin kerana tak biasa ke, daripada awal kidai ke apa ke, itu hal dia. Tapi dia tak boleh makan dengan kanan. Nabi tanya kat dia secara istifham. Nabi tanya kat dia. Nabi kata astata'ta. Nabi kata seolah-olah betul ke tak boleh makan dengan kanan? Betul ke? Rawi kata dia tak makan dengan kanan bukan pasal dia tak boleh makan dengan kanan, pasal dia sombong, dia belagak. Mungkin ada culture, ada budaya menyatakan bahawa makan dengan kiri ini satu culture. Macam zaman kita lah, western, cara orang barat, cara kata bertamadun, cara irih makanan, cucuk makanan, semua pakai kiri. Wahai mengikut budaya kufar,
Makan dengan kiri itu dikatakan sebagai tamadun, orang-orang yang bertamadun. Wahai dia kufar, dia betul-betul menghidupkan, mengihyakan sunnah syaitan. Tapi kerana kita belajar dengan setan, peradaban setan, guru kita pun setan, mendapat pendedahan daripada ilmu-ilmu setan, maka kita merasakan yang setan itu adalah suatu budaya besar. Ini penyakit dulu, seingat saya penyakit 70-an, tahun 70-an ke 80-an, penyakit orang Melayu pergi ke luar negeri, duduk sana sama ada belajar ke apa-apa, balik makan dengan kiri. Dulu. Dan ni dah tak ada dah, dulu. So, semua kiri. Nabi kata, kiri adalah syaitan. Syaitan makan dengan kiri, minum dengan kiri. Kau jangan begitu. Dia kata, tak ya Rasulullah. Dia nak bohong kat Nabi. Tak ya Rasulullah, saya makan dengan kiri. Sebab apa? Sebab saya tak boleh guna tangan kanan. Rawi kata tak. Rawi kata dia buat demikian kerana dia sombong. Maka kerana dia bohong dekat Nabi, Allah buktikan bahawa selepas daripada itu, dia dah tak boleh angkat tangan kanan nak makan. Subhanallah ikhwan. Kalau kita ikhwan, ada satu isi padah, kalau kita menyembunyikan sesuatu, sedangkan kita tahu kita menyembunyikan sesuatu, Allah Ta'ala akan dedahkan sesuatu itu. Allah Ta'ala ini wallahu mukhrijun ma kuntum taqtumun. Allah Ta'ala mengeluarkan apa yang kita sembunyikan. Kalau kita tak suka, kita berpura-pura buat suka, Allah akan keluarkan yang tak suka itu. Maka lebih-lebih dia tak suka kepada Allah dan Rasul. Oh, dia menempah, dia betul-betul menempah. Maka Allah tunjuk kat dia. Maka antum tengok, kalau dalam hal sekecil lagu ni pun tak boleh sombong. Ikhwan, baik, satu orang ni ikhwan, kalau dia makan dengan kiri, dia minum dengan kiri, katalah dia tak kacau orang. Dia duduk rumah dia seorang-seorang. Dia makan dalam rumah, dia di meja makan dia makan dengan kiri. Apa masalah dia? Tak mana dia sombong. Dia bukan hina orang, dia saja makan dengan kiri. Tak mana dia hina orang. Betul dia tak hina orang. Tetapi bila makan dengan kiri, dia sombong dengan Tuhan. Dia sombong dengan sunnah Nabi. Sebab yang melarang makan dengan kiri ini adalah Rasulullah. Nabi meletakkan makan dengan kiri ini adalah perangai satu makhluk nama dia syaitan. Syaitan ini daripada iblis. Iblis ini musuh anak Adam. So kenapa kita nak mengihyakan sunnah musuh kita? Dia telah berusaha, bekerja keras mengeluarkan pak kita Adam alaihi salam dan mak kita Hawa alaihi salam daripada syurga. Dan dia buat segala pengkhianatan yang dahsyat. Kenapa kita nak junjung, nak sanjung dia? Allah meredai kita makan sebagai hamba, makan dengan kanan. Kita pula menyimpang. Kita berselang dengan perintah Tuhan. Kita cross perintah Tuhan. Kita ambil dengan kiri. Walaupun kita duduk seorang-seorang. Maka itu dikatakan sombong. Sombong dengan petunjuk Allah Ta'ala. Maka kalau satu orang itu dia makan dengan kiri, berkewajipanlah kepada dia berusaha sehingga dia boleh tukar makan dengan kanan. Kalau dia layan karenah dia layan. Memanglah mula-mula agak janggai, agak susah. Orang terjolok pun tak masuk mulut, pergi ke tepi, jatuh. Usahakan sampai dapat ikut sunnah Muhammad. Sampai kita boleh duduk di atas petunjuk Muhammad. Tak perlu sombong. Setiap benda yang ada dalam sunnah itu kita amalkan. Tak perlu kita sombong. Kalau kita khilaf dengan sunnah, kita dianggap sombong dengan petunjuk Allah. Maka Allah tak suka orang yang sombong. Dan sombong ni ikhwan selalu mencacatkan kita. Para ulama kata kepada kita ikhwan, bagaimana mungkin manusia ni sombong? Sebab dia pandang dia sempurna. Bila dia pandang dia cukup, dia pandang dia sempurna, dia akan sombong. Hatta dengan Tuhan dia boleh sombong. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Allah kata innal insana la yatgha, manusia ini boleh jadi hidup dia melampau. La yatgha jadi melampau, jadi tagha, jadi taghut, melampau. Bila dia melampau? Ar-ra'ahu istaghna, apabila dia melihat diri dia ada sifat istighna, sifat cukup, sifat kaya, sifat senang. Inna ila rabbika ruj'a,
dia terlupa kata dia akan balik bertemu dengan Tuhan dia. Inna ila rabbika ruj'a. Kepada Tuhan dia lah dia akan dikembalikan. Dia lupa. Sehingga kan sekecil-kecil adab dalam hidup. Makan, mesti makan dengan kanan. Soal nak makan dengan garpu, soal nak makan dengan sudu, soal nak makan dengan kayu, dengan chopstick, itu soal lain. Soal dia garpu ke, nak makan dengan kayu ke, nak makan dengan kapit itu ke. Itu semua bab lain. Babnya semua itu dengan kanan. Nak minum mesti dengan kanan. Makan maksud dia apa? Bila kita memasukkan makanan tu ke dalam mulut, itu mesti dengan kanan. Kalau kita nak ambil lauk dengan kiri, itu masih boleh ditolak ansur lagi kerana mengambil lauk, bukan makan pun. Tapi makan mesti dengan kanan. Makan tak mau dengan kiri. Makan mesti dengan kanan. Minum mesti dengan kanan. So itu mesti diperhatikan. Walaupun kita kata ini perkara yang dibincang dalam bentuk adab, tetapi adab ini menentukan sikap kita. Sikap kita terhadap petunjuk agama. Bagaimana kita memandang petunjuk agama daripada yang besar sampai yang kecil. Apa nilai dia? Alah, kita kata kecil aja punya hal, takkanlah masuk neraka kena makan dengan tangan kiri itu. Dah, dia bukan masalah tu. Masalah dia siapa yang membawa peradaban makan dengan kanan. Muhammad. Siapa Muhammad? Apa kedudukan Muhammad? Bagaimana Allah Ta'ala memandang Muhammad? Begitu syarat keredaan Allah kepada sunnah Muhammad. Keredaan Allah, rahmat Allah, keampunan Allah ada pada sunnah Muhammad. Sehingga kan antum ingat, kalau kita makan dengan kanan, kita ingat dalam hati kita, kita mengikut sunnah Muhammad. Apa Tuhan kata dalam Quran? Allah kata, Allah suruh Nabi kata, fattabi'uni, hampa semua ikut aku. Ikut aku. Hampa semua kena ikut aku. Macam mana aku makan, macam tu hampa makan, adab makan, semua ambil daripada aku. Apa akan jadi? Wa yaghfir lakum zunubakum. Sebelum tu, yuhbibkumullah wa yaghfir lakum zunubakum. Allah akan sayang pada kamu dan Allah akan ampun semua dosa kamu. Hanya termasuk dalam bab makan saja ada keampunan Tuhan pada kita dan ada kasih sayang rahmat Tuhan pada kita. Wahal apa sangat makan ni? Makan dengan kiri pun masuk dalam perut, kenyang serupa tu. Makan dengan kanan masuk dalam perut pun kenyang serupa tu. Tapi tak, yang ni kenyang tak dapat ampun Allah, tak dapat rahmat Allah, bahkan dapat kutukan. Tapi yang ni pula kenyang, dapat rahmat dan ampun daripada Allah, dapat kasih sayang Allah. Sekecil-kecil sunnah Muhammad kita ikut, ikhwan, pintu rahmat dan pintu keampunan terbuka untuk kita. Maka bayangkan orang yang khilaf dengan Muhammad, tak mau ikut Muhammad. Kalau bab makan pun kena ikut Muhammad. Bab makan ni kita boleh letak dia dalam kategori bab dunia pun kena ikut Muhammad. Apa tu lagi bab akhirat? Bab mendekatkan diri pada Allah, bab berzikir, bab bagaimana kita nak tilawah Al-Quran, bab bagaimana kita nak membaca Quran, macam mana kita nak berzikir, mendekatkan diri pada Allah, bab-bab kerohanian, bab kita nak berdoa, semua itu lebih wajib kita ikut Muhammad. Dan hal itu langsung tak boleh khilaf dengan Muhammad. Bab makan, apalah yang ada dengan makan ni sangat? Orang utara ni, kalau dia marah lah, kalau orang kata dia jangan makan dengan kanan, jangan makan dengan kiri, makan dengan kanan, kalau dia marah. Dia kata mentah ke darah kot mana pun kenyang serupa tu. Dah, tak sama. Ini awak makan dengan kanan, awak makan dengan kiri, Allah cinta awak, Allah sayang awak, Allah ampun dosa awak, Allah angkat martabat awak. Awak makan dengan kiri, syaitan suka awak, syaitan dekati awak, syaitan bersama dengan awak. Sama ke? Tak mana yang sama? Tak pernah ada yang sama. Kecuali kalau kita nampak sama, itu menunjukkan basirah kita gelap. Pandangan mata hati kita itu telah kabur. Mana boleh sama? Ini jalan syaitan. Allah menyeru kita, mengajak kita kepada jannah. Syaitan pula mengajak kita kepada nar. Mana boleh sama? Tak boleh sama. Maka kerana itu sombong. Itu sekecil-kecil sombong. Dan Nabi pernah sebut pula sebesar-besar sombong. Sekecil-kecil sombong bila satu orang tu makan dengan kiri. Sekecil-kecil sombong. Minum dengan kiri, sombong.
Tu Nabi pernah sebut pula sebesar-besar sombong. Sebesar-besar sombong ni Nabi kita sampai tak masuk syurga. Kalau dalam diri kamu ini ada misqalu zarrah min kibr. Dalam diri kita ni ada misqal, seberat zarah daripada sombong. Seberat zarah. Berat mana zarah ni? Terlalu ringan ikhwan. Kalau ditimbang atas meter pun jarum tu tak bergerak. Seberat itu kalau ada sombong tak masuk syurga. Sahabat Nabi bila dengar benda tu jadi terkejut, ya Allah, bahayanya sombong ni. Maka sahabat pun melakukan muhasabah diri dengan Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami pakai baju baru, kasut baru, adakah itu termasuk sombong? Nabi kata tak. Nabi kata Allah Ta'ala itu indah, cantik. Allah suka pada keindahan dan kecantikan. Tapi sombong tu apa dia? Sombong tu Nabi letak dua. Ini sombong yang besar, tak masuk syurga. Apa dia? Nabi kata batarul haq wa ghamtun nas. Nabi kata menolak kebenaran dan menghina manusia. Allahu Akbar. Tolak kebenaran, sombong. Apa benda lebih benar, ikhwan, daripada Al-Quran dan sunnah yang sahih? Itulah kebenaran. Kalau itu kita tolak, kalau itu kita tak boleh terima, Allahu Akbar. Dia akan kontradik dengan sambutan nuzul Quran dan sambutan Maulidi Rasul yang kita sambut. Kalau sunnah Muhammad diperkenalkan, sunnah yang tak pakai modal pun, perkenal pada orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan, orang atasan, perkenal sunnah. Dalam majlis-majlis besar-besar, makan dengan kanan. Walaupun kita berhadapan dengan tetamu-tetamu luar negara sekalipun, di meja antarabangsa, dinner ni international punya dinner, makan dengan kanan. Still kita ni seorang Muslim. Pastikan di mana pun kita buat imej seorang Muslim, apa dia? Makan dengan kanan. Itu sunnah Muhammad. So bila kita bercampur dengan international punya leaders, dia orang semua datang, dinner kita besar-besar, kita pun pergi dinner kena pakai bow, songkok-songkok baju Melayu pun semua dah lupa dah. So kena attend majlis besar-besar. Makin besar majlis itu, makin susah kita nak menegakkan sunnah. Makin besar majlis itu, makin pudar saksiyah kita sebagai umat Muhammad. Tak, kekalkan. Macam mana sekalipun, kekalkan. Jangan sombong tolak kebenaran. Kerana kita orang besar, kerana kita orang pertengahan, kerana kita orang korporat, kerana kita orang hartawan, kerana kita duit banyak. Tak. Banyak mana duit awak Tuhan boleh ambil bila-bila masa. Setinggi mana pangkat awak, Tuhan boleh turunkan awak bila-bila masa. Tak. Orang tak akan pakai kita sampai kita tua. Tak boleh. Kita ada had, kita ada masa pudar kita. Maka bila kita hina kebenaran, maka kita sombong. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhan engkau Muhammad. Janganlah kau termasuk orang yang rugi. Janganlah kau termasuk orang-orang yang mumtarin, meragui kebenaran itu. Tak boleh. Dengan sunnah Muhammad, macam mana pun kita jalan, jaga sunnah Muhammad. Kalau begitu Muhammad ajak begitu, makan dengan kanan. Cuba walaupun hari pertama jatuh garpu ke, pelanting garpu ke, kena ubah. Kita semayang, kita puasa, kita menyebut nama Tuhan, kita bercakap soal ikhlas, tiba-tiba kita makan dengan kiri. Ciri sombong tu ada pada kita. Lebih-lebih kita kata, benda ni bukan besar sangat. Sombonglah tu. Batarul haq. Kita batarkan dengan mudahnya. Kita menampakkan kita punya kebanggaan kita kepada kebatilan. Dan kita menutup kebenaran. Kita sombong. Wa qamtun nas. Kita kutuk, kita hina orang yang bawa kebenaran. Maka ini mencacatkan hidup, ikhwan, Karena itu para ulama kita kata, ikhwan, antum tengok, sombong ni satu benda paling besar dan dosa pertama dilakukan dalam alam ini, dilakukan oleh iblis. Usjudu li Adam fasajadu, dikatakan sujud pada Adam, semua sujud melainkan iblis. Aba wastakbara, dia enggan dan dia sombong.
Dosa pertama dilakukan oleh satu makhluk yang terkutuk ini, terlaknat ini, alaihi la'natullah, dipanggil iblis. Dia sombong. Adakah itu kita nak pusakai pada diri kita, anak pinak kita, keturunan kita, keluarga kita? Tak masuk akal, ya kawan, tak masuk akal. Sombong. Kita sombong dengan Allah. Kita sombong dengan petunjuk Allah. Kita sombong dengan sunnah Nabi. Kita sombong dengan nak mengihyakan hidup, kehidupan kita ini berdasarkan kehidupan Islam. Kita sombong. Nak suruh isteri pakai tudung dengan sempurna, nak suruh anak-anak mengaji Quran, nak suruh anak-anak menutup aurat dengan baik, nak suruh anak-anak hidup dalam budaya Muslim. Kita malu, jadi sombong. Tak boleh. Tak boleh. Itu kesemuanya menunjukkan kesombongan. Keengganan kita itu enggan membawa kepada sombong. Kena didik anak-anak kita makan dengan kanan. Di atas amanah Tuhan bagi pada kita. Ya, kena didik. Jangan sombong dengan Allah dan Rasul. Tak selamat hidup kita. Tak selamat hidup kita. Di kadang-kadang manusia ni, ikhwan, macam mana Yahudi kata kat Nabi, Allah rakam dalam Quran, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Yahudi kata dekat Nabi, qulubuna ghulf, hati kami tertutup Muhammad. Kami bukan tak mau ikut engkau Muhammad, tapi tak terbuka hati nak ikut engkau. Allahu Akbar. Tak terbuka hati ikut Nabi Muhammad. Itu perangai Yahudi, perangai yang hati tertutup. Ibnu Katsir kata itu sombong. Wa qalu qulubuna ghulf, hati kami dah tertutup. Ada ghulf, ada tutupan. Tak ada minat, tak terarah langsung hati nak ikut petunjuk Muhammad. Itu sombong. Sombong. Apa tak kena dengan petunjuk Muhammad? Apa yang cacat dengan petunjuk Muhammad? Kalau itu Allah Ta'ala tanya balik di hari akhirat, tak lepas ya kawan jawab. Apa yang tak kena? Nak sembahyang macam Nabi, nak puasa macam Nabi, nak makan minum cara Nabi. Bukan disuruh makan apa Nabi makan, disuruh peradaban makan itu macam Nabi. Macam kita buka puasa, bukan mesti kita makan apa yang Nabi makan, tetapi peradaban buka puasa itu ikut Nabi. Method puasa ikut Nabi. Makan, menjamah makanannya sikit, kemudian pergi solat, lepas tu datang balik makan. Itulah method dia. Kena ikut Nabi. Kalau kita tak ada buah kurma dalam rumah, kebetulan kita pun lupa nak beli, tak ada lah apa yang ada lah. Kita beli mentabak lah. Kuih-kuih apa yang ada, kuih-kuih lah, bismillah. Tapi sifat dia macam makan kurma. Makan sikit, minum air ais ke, air panas ke, atas kita lah. Lepas tu makan sikit, minum sikit, berhenti. Salat. Itulah buka puasa cara Nabi. Tapi kalau kita boleh dapat kurma, rutab, kalau tak ada rutab kita cari tamar, itu jauh lebih baik. Tapi yang Allah suruhnya ialah metod peradaban makan itu cara Nabi. Kalau kita makan kurma sekalipun dengan air, tapi dengan tangan kiri, itu tidak mengikut Nabi nama dia. Bukan benda itu yang kita diminta ikut, tetapi peradaban itu, susunan peraturan itu, mesti di atas petunjuk Nabi Muhammad. Maka sombong tak bau syurga ikhwan, walaupun makan dengan kiri. Kalau keengganan kita itu, kalau kita makan dengan kiri kerana tak mau ikut Muhammad, tak bau syurga ikhwan, walaupun dia benda remeh. Kerana Allah tak pernah mengutuskan Muhammad untuk sesuatu yang kecil, melainkan semuanya Allah redha. Pasal itu ikhwan, masalah ilmu kita, masalah harta kita, pangkat kita, kedudukan kita, semua ini boleh buat kita jadi sombong. Berapa ramai orang berkuasa sombong. Dalam tak ada kuasa pun nampak biasa-biasa. Bila ada kuasa sombong, cakapnya berubah, tanjaknya berubah. Kenapa nak berubah? Tu bila jatuh balik tak ada kuasa, buat muka welfare. Dapat balik kuasa, sombong, belagak. Ada orang kaya, ya, sombong. Cakap-cakap, saya ni kalau derma semua orang, dia kata duit satu bukit pun habis. Tak perlu cakap lagu tu semua. Nak bagi-bagi, tak mau bagi, tak payah bagi. Sebab Allah mengetahui kenapa kita tak bagi. Kita tak bagi kerana keuzuran.
Kita tak bagi kerana kita meragukan orang-orang yang datang minta kita, mereka benar ke, mereka bohong ke. Itu hak kita. Tapi tak perlu sombong. Tak perlu hina orang. Kerana orang ni kalau dia rasa dia terhina, dia mengadu di hadapan Tuhan, tak selamat kita, ikhwan. Kalau pengaduan itu dibawa di hadapan Tuhan, tak selamat kita. Kadang-kadang orang manusia ni nak sombong, kadang-kadang tak ada apa pun. Kadang tengok tak ada apa pun, biasa boleh minum dengan kita. Dia pakai uniform aja, berubah dia. Suddenly change. Walaupun dia pakai baju tu baju security ya. Boleh sombong. Tak ada apa pun. Kalau dia buka baju tu, dia pakai baju biasa, dia boleh sembang makan minum dengan kita. Dia pakai lagu tu, oh dia punya tanjak tu datang. Sama dengan orang berilmu. Semasa mendapat gelaran ustaz kampung, biasa aja tengok, pakai serban, pakai jubah. Tapi bila dapat gelaran ustaz up sikit, mula berubah dah. Cakap berubah. Begitu berubah, yang ni berubah, tanjak berubah, cara duduk, kenapa nak berubah? Kalau kita menyampaikan itu ilmu Allah, apa perlu kita berubah? Untuk apa kita berubah? Dengan perubahan itu Tuhan menilai kita ke? Tak juga. Inna akramakum ma'indallahi atqakum. Ini SOP yang tak pernah Tuhan ubah. Yang mulia di sisi Tuhan yang takwa, bukan kerana kita famous. Kebetulan kita masuk TV, sombong. Jadi sombong dengan orang tu tak boleh sembang, orang ni tak boleh sembang, cakap pun ada tanjak. Kadang-kadang gelaran profesor madya, gelaran doktor boleh buat kita sombong. Kenapa? Kalau kita pikul itu ilmu Tuhan, apa yang kita nak sombong? Ilmu lah. Gelaran itu menunjukkan kita banyak membaca, banyak mengkaji. Betul lah. Itu tak dinafikan. Tapi sombong tak perlu. Tak perlu sombong. Tak perlu hina orang. Bila pakai jubah, pakai serban dan berubah perasaan, tengok orang lain yang kena cium tangan kita. Kenapa nak jadi macam tu? Kesemua ini, peradaban ini daripada laluan dan gangguan syaitan. Dan kita kena hindari, ikhwan. Jangan bagi ada dalam diri kita. Maka kita kena tahu satu benda, ikhwan, Allah Ta'ala ni, dia boleh ambil nikmat daripada kita ni bila-bila masa dia kehendaki. Bila-bila masa. Bagi yang susah, dia boleh bagi nikmat tu bila-bila masa. Bagi yang sedia ada nikmat, dia boleh ambil balik tu bila-bila masa. Kesemuanya dalam bidang kuasa dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Betul lah yang kita wirid lepas salat, lepas subuh, lepas maghrib kita baca La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Betul lah ikhwan, sangat betul. Betapa Allah itu wahdah la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd. Bagi Allah Ta'ala itulah segala kerajaan dan segala kepujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sangat betul lah ikhwan yang kita baca itu. Jadi hadis ini menyatakan kalau kita hiasi diri kita dengan sombong, bermakna kita cacat. Kecacatan. Dia akan buat hubungan kita dengan Tuhan akan bermasalah. Lebih-lebih sombong dengan petunjuk Allah Ta'ala. Jangan sombong ikhwan. Hadis yang ke-10, iaitu hadis yang ke-10 di bawah tajuk Jalan ke Syurga. Dua-dua hadis ini rasa macam ada pertalian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Terjemahan dia dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, semua umatku akan masuk syurga kecuali yang enggan. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk syurga itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang taat ikut kepada aku pasti masuk syurga, dan barang siapa yang mendurhakaiku, yakni berpaling dariku, dialah orang yang enggan itu. Hadis Bukhari.
Ya ikhwan, hadis ni seolah-olah macam ada kaitan dengan hadis ke-9. Sombong paling dahsyat yang ni, tak mau ikut Nabi Muhammad. Hadis ni beritahu ikhwan, Nabi kata semua umat aku masuk syurga. Semua umat aku masuk syurga. Allah bagi peluang kita masuk syurga, seolah-olah dibuka pintu syurga seluas-luasnya, jom masuk. Tapi Nabi kata illa man aba. Aba bermakna enggan, ketegak, cekgak. Ketegak, tak mau masuk. Lah bukan ada orang halang dia, tapi dia tak mau masuk. Kita kata dah terhidang dah makanan depan dia, dia tak mau makan. Bukan tuan rumah tak panggil, ni hidangan tu ada. Takkan sampai nak tuan rumah nak ambil bola mulut, dia tak mau makan. Dia tak mau makan, dia enggan, dia sombong. Siapa dia? Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat, siapa yang ikut aku, siapa yang mata hati dia tengok kat aku, jadikan aku panduan dia, jadikan aku suri teladan dalam hidup dia, Nabi kata dia ahli syurga. Tapi waman asani, siapa yang berpaling daripada aku, tak mau tengok aku langsung, tak tengok langsung ke aku, tak ambil tahu langsung ke aku, dialah orang yang enggan masuk syurga. Allahu Akbar. Daripada hadis ni kita boleh buat satu pelajaran ikhwan. Apa dia? Bahawa syarat untuk kita masuk syurga satu saja. Syarat untuk kita masuk syurga, wajib ikut Muhammad. Syarat kita nak ibadat kita diterima oleh Allah, wajib kita ikut Muhammad. Kita nak zikir kita diterima oleh Allah, wajib ikut Muhammad. Kalau Nabi kita baca dalam zikir-zikir pagi, zikir petang, dan dalam kitab-kitab hadis lain bagaimana zikir harian yang Nabi ajak kepada kita, kita ambil yang tu, jadikan zikir kita. Jangan mencipta zikir yang lain, Tuhan tak akan terima. Siapa yang nak masuk syurga? Siapa dia orang yang boleh masuk syurga, dan siapa dia orang terhalang masuk syurga? Orang yang masuk syurga adalah orang yang ikut Muhammad. Itu orang ahli syurga. Ahli syurga. Allahu Akbar. Pasti ikhwan, daripada dunia lagi kita boleh kenal ahli syurga, wajah-wajah ahli syurga. Siapa dia orang yang ikut Muhammad, itu ahli syurga, itu ahli karamah, itu ahli awliya. Makin rapat kita dengan sunnah Muhammad, sampai sunnah Muhammad itu jadi daging darah kita, makin Tuhan bagi karamah pada kita. Lagi banyak karamah Tuhan bagi pada kita, martabat kita naik tinggi jadi awliya Allah, orang-orang yang mendapat layanan istimewa di sisi Allah. Tapi dia punya dasar dia apa dia? Ikut Muhammad. Bukan pergi zikir, masuk tarekat, ma'rifat, dak. Yang ni orang-orang yang berada di luar sana yang ikut ajaran macam-macam, ajaran ma'rifat lah, ajaran mengajak kita pada itulah, pada inilah, kena faham betul-betul benda ni, kena muhasabah. Syarat untuk masuk ke syurga, ikut Muhammad. Syarat masuk ke syurga, ikut Muhammad. Ada satu orang, saya kata kat pakcik, satu orang, dia kata kat saya, masa tu saya duk bercakap lagu ni lah, saya duk bercakap tapi bercakap dalam bentuk sembang lah. Dia masuk, kawan kata, Ustaz kita kena ikut sunnah. Saya kata betul, kena ikut sunnah. Saya pun baca ayat-ayat dan adik-adik. Lepas tu dia kata kat saya, saya ni, dia kata, saya tak ikut Muhammad, tapi saya ikut mim ha mim dal. Kerana dalam syahadah cuma ada mim ha mim dal, bukan Muhammad. Jadi hadis-hadis ni semua, hadis-hadis yang orang-orang duk baca ni semua, hadis-hadis ni semua adalah hadis-hadis Muhammad. Saya tak ikut Muhammad, saya ikut mim ha mim dal. Tak apalah, dia nak cakap lagu tu, dia cakap lah. Tapi saya cakap lah apa yang saya nak cakap. Saya bagi tahu lah,
Pertama, jangan layak buruk. Jangan layak buruk. Kerana dalam Quran pun ada kata alif ha mim dal. Jadi alif ha mim dal dengan mim ha mim dal ni orang yang sama ke orang yang berbeza? So Allah tak pernah berselawat kepada mim ha mim dal. Allah berselawat kepada alif lam nun ba ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tak ada selawat kat Muhammad. Mana ada, saya kata. Kalau awak nak ikut mim ha mim dal, awak nak selawat ke siapa? Siapa dia? Alif lam nun ba ya ni siapa dia? Alif ha mim dal ni siapa dia pula? Alif lam ra sin waw lam ni siapa pula? Oh, dia kata banyak ah. Saya kata memang banyak. Bila dah bodoh tak nampak ah. Jangan merepek. Jangan merepek itu terlebih sampai merepek itu menghina Muhammad. Inilah ajaran makrifat yang ada di luar sana tu. Dia orang tak tahu apa, ikhwan. Tak tahu apa. Mereka tak tahu apa yang Tuhan suruh. Kenapa mereka tak tahu? Kerana basirah mereka, pandangan mata hati mereka tertutup. Kenapa tertutup? Kerana mereka tak nampak petunjuk. Mereka tak start dengan petunjuk. Mereka start dengan benda lain. Pasal tu kena start dengan petunjuk. Kena start dengan Quran. Pasal tu siapa pun ahli sufi ke, ahli tarikat ke, nak sampai ke syurga Allah dengan ikut Muhammad. Maka pasal tu ikhwan, dalam syarat kita beramal ibadat sebegini punya, kita habiskan umur kita, syarat dia tetap yang pertama kita ikhlas kepada Allah. Yang kedua kita ikut Nabi Muhammad. Masa kita ikhlas kepada Allah, masa kita ikut Nabi Muhammad, kita kena sedar satu. Mata hati kita kena ingat apa? Kena ingat bahawa Muhammad itu manusia yang paling suci. Kita mengikuti manusia yang paling suci. Tak ada ajaran lain, tak ada. Tak ada ajaran lain lebih suci daripada ajaran Muhammad. Pasal itu berbohong pada Muhammad sampai ke neraka. Kenapa tak boleh bohong pada Muhammad? Kerana Muhammad suci. Kerana pembohongan itu adalah suatu kejelekan. Pembohongan itu adalah suatu noda dan nista. Muhammad suci. Sunnah Muhammad sunnahnya mutahharah. Allah turunkan kepada Muhammad suhufan mutahharah. Suhuf-suhufnya mutahharah. Lembaran-lembarannya suci bersih. Maka sunnah Muhammad itu dipanggil al-hikmah. Pasal itu sucinya jalan Muhammad. Pasal itu dia dipanggil sunnah. Perjalanan Muhammad yang dia berhubung dengan Tuhan. Pasal itu kita punya sucinya jalan kita ikut, jalannya kita ikut dipanggil jalan sunnah. Bila sunnah, idhafah dia, sandaran dia pada Muhammad, bukan pada orang lain. Akidah-akidah kita adalah akidah sunnah, akidah Muhammad. Amalan kita adalah sunnah, amalan Muhammad. Kita tak mencipta amalan. Pasal itu Nabi habaq awal, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Pasal itu Nabi habaq awal, man ahdatha, siapa yang mereka satu amalan. Reka ni maksud dia apa? Tinggal hak Muhammad bawa, pergi reka. Benda tak ada, diada-adakan. Benda yang Muhammad dah tunjuk, dah bagi, tak buat. Lepas tu dia pergi amal dengan hak dia reka tu. Nabi kita tak usah banyak, tak usah 10, Nabi kita satu aja. Fahuwa rad. Apa makna rad? Ay mardud. Ditolak. Kenapa ditolak? Kerana semua amal itu tidak ikut Muhammad. Nak zikir, nak semayang, nak dekat diri pada Allah seperti Muhammad. Seperti Muhammad. Kalau jiwa kita liang, kena tarbiyah, kena asuh diri kita sampai jiwa kita ni jadi mutmainnah dan radiyah, mardiyah dengan sunnah Muhammad. Sampai dia tenang dengan sunnah Muhammad. Dia tenang sampai dia nampak bahawa jalan Muhammad ni jalan insan paling suci. Muhammad insan paling suci. Kemudian ikut Muhammad itu adalah satu bentuk apa? Satu bentuk ittiba'. Satu bentuk ikutan yang disuruh oleh Allah. Fattabi'uni. Ikut orang yang paling suci. Muhammad buat, kita buat. Muhammad tak buat, kita tak buat dalam urusan ibadat. Itulah maksud ikut. Ikut siapa? Ikut orang yang paling suci. Apa makna ikut? Dia buat, kita buat. Dia tak buat, kita tak buat. Pendek kata, kita cakap cara kampung. Ada Muhammad, ada kita. Tak ada Muhammad, tak ada kita. Lagu itulah kita ikut. Kenapa ikhwan? Kerana kita kena tahu
Jalan untuk kembali pada Allah ni cuma satu aja, jalan Muhammad. Tak ada jalan lain. Pasal itu dalam memberi penjelasan, saya selalu menggunakan perkataan yang agak agresif. Walaupun di pihak lain kita baca ada pandangan-pandangan yang berbincang, tapi saya memilih pandangan yang agresif. Apa dia, ikhwan? Apa saja ibadat? Saya bagi contoh dalam Ramadan ini. Apa saja ibadat yang kita tahu kata ibadat Muhammad tidak beribadat dengan ibadat itu, kita jangan beribadat. Don't waste your time. Kerana Allah tak terima. Sebagai contoh, kita sembahyang tarawih dalam rumah. Sebagai contoh, sembahyang tarawih dalam rumah, sembahyang 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat. Kita baca dalam hadis 2 rakaat kita sembahyang. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 rakaat itu Muhammad rehat dengan apa? Dengan berselawat, dengan baca Quran, dengan apa? Macam kita 2 rakaat selawat. Pasal tu bila sembahyang tarawih dalam rumah ni orang bimbang, siapa nak jadi Tok Bilal? Tok Bilal duk jadi Tok Bilal di masjid pun dia bimbang. Siapa nak jadi Tok Bilal? Pasal dia naik martabat di rumah jadi Tok Imam. Itu yang ada orang melawak tu. Dia kata, seronok lah. Perempuan lah, makcik-makcik ni melawak. Dia kata seronok lah. Dia kata selama dulu duk pergi semayang di masjid, disuruh teringin nak salam dengan Tok Imam, tak dapat. Tahu ni dapat salam dengan Tok Imam. Hak makcik tu jawab. Makcik tu kata, aku ni bukan kata dapat salam Tok Imam, tidur untuk Imam tu. Dia semua pakat naik martabat, tak tahu nak selawat macam mana. Kita balik pada hadis, Nabi buat tak benda tu? Bila kita tanya Nabi buat ke tak benda tu, maksud dia kita tanya apa? Manusia yang paling suci ni buat ke tak buat? Manusia yang paling sah ibadat dia, paling sempurna ibadat dia, paling cantik ibadat dia, paling Allah memberi endorsement ibadat dia diterima, dia buat ke tak? Petunjuk dari dia ada ke tak? Jawapan dia tak ada. Nabi tak buat. Subhanal malikil ma'bud fadlan minallahi wa ni'mah. Nabi tak meletihkan umat dia dengan benda lagu tu. Tak perlu. Kalau Muhammad tak buat, jangan buang masa kita buat. Kerana orang yang paling suci, Allah suruh kita ikut dia. Dia tak buat. Kenapa kita nak buat? Dengan dia tak buat, kita tak buat, itulah bentuk mengikut. Siapa yang ubah kompos kita ni? Muhammad tak buat, kita buat. Itu tanda sayang Muhammad. Siapa yang bagi herok ni? Yang mana betul? Saya, cikgu bagi arahan pada anak murid, ikut guru. Anak murid ikut guru. Tiba-tiba macam mana anak murid ni boleh faham? Guru pi, saya tak pi. Pasal apa? Pasal saya sayang kat guru. Anak murid dapat tu dari mana tu? Ukuran itu dapat dari mana? Quran kata fattabi'uni, ikut Muhammad. Bahkan ada hadis semayang macam Muhammad semayang. Ulama kata semayang sunat pun macam Muhammad, semayang fardu pun macam Muhammad, semayang jenazah pun macam Muhammad. Macam mana Muhammad semayang, kita semayang. Macam tu. Dan kita dapati Muhammad dalam aksesori ibadat dia buat tak ada yang tu. Semayang tarawih Muhammad tak ada lagu tu semua. Sahabat pun tak ada, para imam yang kita ikut, imam mazhab pun tak ada. Kita buat. Tak apalah kita buat. Lepas tu kita boleh ada satu ingatan, saya buat ini kerana sayang kat Muhammad. Kalau kita nak selawat, kita selawatlah, tak perlu. Dan sahabat ni ikhwan, sahabat ni orang yang paling sayang kat Nabi, ya Allah jamin masuk syurga, mereka tak letak apa selawat time tu. Tak letak. Kita habis letak. Lepas tu kita kata, inilah cara betul, inilah cara sayang Nabi. Tak betul ikhwan. Hadis ni beritahu pada kita, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat pada aku, dia sampai ke syurga. Allah tak memaksa kita nak sampai ke syurga. Tapi kalau untuk masuk ke syurga, ini jalan dia. Ikut Muhammad. Ikut Muhammad. Jaga. Kita nak berzikir cara Muhammad. Macam mana kita nak duduk zikir? Muhammad tak ajak duduk zikir lagu mana? Quran kata alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim.
Berdiri boleh, duduk boleh, berbaring boleh. Zikir. Duduk macam ni, zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita menghadam makna dia. Kita menghayati makna dia. Tak perlu buat zikir baru-baru, nak ambil, nak kena ada kain serubung muka, nak kena duduk cara tertentu, nak kena tutup lampu, nak kena bayang muka tok guru, nak kena ada rabitah, kena ada bai'ah. Janganlah. Siapa yang mencipta jalan ni? Bukan Muhammad. Dalam Al-Ibanah, di akhir bab daripada kitab Al-Ibanah fi Usuli Ad-Diyanah oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, babnya akhir tu dia buka bab syafaat. Dia kata besok kita nak masuk ke syurga, Muhammad lah akan buka pintu syurga. Syafaat. Syafaat yang paling besar. Tu kita kena ikut dia. Ikhwan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ikhwan, hadis yang ke-10 ni, dia bagi gambaran pada kita. Bagaimana dia letak pada kita suatu prinsip begini untuk sampai ke syurga. So jangan tertipu dengan orang lain. Jangan tertipu. Dan saya paling tak boleh bayang ada orang nak pimpin kita kepada Allah, dia tak boleh sembahyang. Saya tak boleh bayang. Dan ada orang boleh ikut, lagi tak boleh bayang. Dia nak pimpin kita bertemu dengan Allah dan dia bagi statement. Dia bagi statement, dia kata saya tak boleh sembahyang. Kalau saya sembahyang, saya jadi tak menentu, tak boleh ingat pada Allah. Orang macam ni nak memimpin kerohanian kita bertemu dengan Allah. Apa? Dan orang boleh ikut. Orang boleh ikut. Muhammad sembahyang sampai bengkok kaki. Bukan sembahyang fardu, sembahyang sunat. Apa Muhammad sebut? Bila Aisyah kata, lima sana'ta hadha ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah buat macam ni? Nabi sebut apa ikhwan? Nabi kata, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Nabi kata, tidakkah aku ni suka menjadikan diri aku hamba yang bersyukur? Muhammad sembahyang sunat sampai Aisyah tengok bengkak kaki dia. Dan Aisyah kata, kenapa kau buat lagu ni? Allah bagi mukjizat pada engkau. Allah ampun dosa engkau ya Rasulullah. Nabi kata, tak, aku nak jadi hamba yang bersyukur. Muhammad jadi hamba bersyukur dengan salat, dengan qiyam depan Tuhan, dengan menghayati salat. Ini orang nak jadi hamba yang bersyukur, nak pimpin orang lain, kononnya tak boleh sembahyang. Ajaran lepat macam-macam ni semua ni, orang boleh ikut. Mana ni? Ni mana letak petunjuk Allah, deria rasa, deria pemikiran. Allah letak petunjuk supaya kita tak sesat. Petunjuk dia Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamuhu alaihi. Jangan jadi macam kawan nak tadi tu, saya kata saya bukan ikut Muhammad, saya ikut mim ha mim dal. Siapa yang dia ikut tu? Sentiasalah ikhwan, untuk bertemu dengan Allah kena ada ikhlas. Untuk bertemu dengan Allah kena ikut Nabi Muhammad. Kena simpan dalam hati kita bahawa Muhammad adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling suci, dan kita disuruh ittiba' dengan Muhammad. Dan kita kena ingat ikhwan bahawa jalan bertemu Allah hanya satu, iaitu jalan di mana Muhammad berada padanya. Kalau kita keluar daripada jalan tu, kita tak akan sampai bertemu dengan Allah. Tak akan sampai. Pasal itu para ulama kita sekecil-kecil zikir pun mereka jaga supaya mendapat keselamatan di sisi Allah. Kalau orang kata tak apalah, benda-benda ni orang nak buat, orang buatlah. Saya selalu kata jangan. Jadikan Muhammad sebagai pedoman kita. Hatta doa lepas solat, kalau Muhammad berdoa dengan kuat, ada riwayat, kita ambil. Kalau tak ada, didik diri kita, keluarga kita berdoa pada Allah. Ikhlaskan doa. Di akhir 10 Ramadan, Muhammad akan gerak keluarga dia. Percik ayat ke muka, gerak-gerak keluarga dia untuk solat. Kita buat. Kerana itu petunjuk Muhammad. Kerana itu petunjuk Muhammad. Ada. Kita belajar redha dan puas hati dengan cara Muhammad. Ikhwan, ada satu ungkapan yang disebut oleh para ulama. Saya nak berkongsi dengan antum. Dalam kita ikut Allah, kita ikut Rasul, ada satu ungkapan yang disebut oleh para ulama. Tadi pada sebahagian kawan-kawan saya hantar pada ustaz kita, Ustaz Rashidan, saya hantar.
perkataan ini saya rasa dia macam bagi suatu kekuatan roh dekat kita. Kekuatan roh dekat kita. Kita kena ikut Rasulullah. Kita kena percaya dengan janji Allah. Terutama ini nuzulul Quran kan. Cuba anda tengok perkataan ini. Dia bukan hadis, dia perkataan para ulama, dia buat rumusan pada kita. Tapi saya rasa rumusan yang dia buat itu rumusan yang masuk dengan jiwa kita. Kita boleh terima. Tapi kalau tak mau terima pun tak apa. Ini hanya perkataan saja. Dia kata apa? Dia kata la yushakkikannaka fil wa'di adama uqu'il maw'idi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna zalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratuka la yushakkikannaka fil wa'di. Tengok dia kata apa? Dia kata janganlah kamu membenarkan dalam diri kamu ini ada keraguan wujud fil wa'di pada apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan benarkan keraguan itu wujud dalam diri kita. Jangan benarkan keraguan itu wujud fil wa'di pada apanya Allah dan Rasul janji pada kita. Baik. Kenapa? Adamu uqu'il wa'di. Kerana dia kata adamul uqu'il wa'di. Kerana tak apa panggil ya? Kerana hilangnya apa yang dijanjikan. Allah janji itu, Allah janji ini. Sebagai contoh katalah Allah berjanji nak memakbulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum. Lepas tu kita berdoa, Tuhan tak bagi. Kita berdoa tak dapat lagi. Janganlah kerana kita tak dapat apa yang Allah janji pada kita, timbul keraguan kita pada janji Allah. Kata Tuhan janji doa nak bagi tapi tak dapat pun. Kata Tuhan janji in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Tapi saya dah banyak buat kerja untuk Islam, Tuhan tak tolong pun. Janganlah kerana adamul uqu'il wa'di. Hilangnya benda yang dijanjikan itu menyebabkan kita syak dengan janji. Ataupun kita kata janganlah kerana hilangnya ketunaian janji itu buat kita jadi syak dengan apa yang dijanji. Wa in ta'ayyana zamanuhu. Walaupun janji itu ditentukan masa dia, sampai masa tak dapat. Sekiranya itu berlaku dalam hidup kita, jangan kita biarkan keraguan kita pada Allah dan Rasul itu ada. Walaupun ini berlaku. Kenapa dia kata? Li'alla yakuna zalika qadhan fi basiratika. Kerana kalau kau biar hati engkau masuk dalam wilayah keraguan, maka kau akan lihat kerosakan kepada basirah engkau. Basirah ni apa dia? Pandangan mata hati. Basirah kita akan rosak dengan Tuhan. Wa ikhmadan li nuri sarirataka. Dan kamu akan lihat hancurnya sarirah engkau. Sarirah engkau. Sarirah ni apa dia? Ulama-ulama kerohanian dia kata sarirah ni benda lapisan dalam hati kita yang dalam lagi daripada basirah. Basirah tu mata hati, sarirah dalam lagi. Dia tempat cahaya orang panggil cahaya hati tu. Tempat cahaya itulah dalam ilmu apa kerohanian dia kata musyahadah. Tempat mata hati nak lihat Allah. Akan rosak basirah label pertama dan akan rosak sarirah label dalam. Macam mana rosak? Apabila engkau biarkan diri engkau terkena keraguan
terhadap semua janji Allah. Kerana apa? Kerananya Allah janji itu belum sampai pada engkau. Subhanallah ikhwan. Jadi ini di antara perkara yang kita kena jaga, kena repair hati kita. Nuzulul Quran, kita belajar sunnah. Kita tahu ikhwan jalan-jalan sunnah ni. Kenapa sepatutnya kita ikut sunnah ni, kita bahagia, kita tenang. Tapi kenapa kita ikut sunnah kita kena kutuk? Allah Ta'ala jamin dalam ayat dia, faqad faza fawzan azima. Kita taat pada Allah dan Rasul ini, Allah bagi pada kita kemenangan yang gilang gemilang. Tapi kita tengok ikut sunnah ni, ustaz ikut sunnah ni, pergi minta tauliah pun tak dapat. Tak dapat. Tak apalah yang tak layak, yang layak pun tak dapat. Kenapa? Dituduh sesat, dituduh macam-macam. Masjid tak boleh masuk, surau tak boleh masuk. Kalau panggil satu ustaz mengajak sunnah tu baca khutbah, orang anggap tak sah jemaah tu kalau semayang dengan dia. Mana janji Tuhan? Tak. Janganlah la yushakkikannaka fil wa'di. Janganlah kau biarkan keraguan itu datang pada engkau. Kenapa? Kerana janji. Dalam janji, Allah janji banyak pada kita dalam Quran. Nuzul Quran itu adalah kalam Allah turun. Dalam Quran banyak Allah janji dengan kita. Dalam hadis banyak Nabi janji dengan kita. Janganlah kerana adamul uqu' fil maw'ud, kerana hilangnya, kerana tak terjadinya apa yang dijanjikan itu, tiba-tiba keraguan nak masuklah hati kamu. Oh, Tuhan ni tak boleh pakai janji dia. Jangan sekali-kali. Kalau kamu buat lagu tu, dia akan rosak basirah dan nur sarirah. Dia akan rosak mata hati, dan nur dalam mata hati itu akan rosak. Akhirnya kamu tak akan nampak Tuhan. Walaupun Tuhan janji pada satu masa akan jadi, tengok-tengok sampai masa itu tak jadi, tetap jangan kau ragu dengan Tuhan. Itulah pendidikan yang kita dapat, ikhwan. Tapi ini cuma kata-kata para ulama, rumusan daripada kita ikut Allah dan Rasul. Jadi dalam urusan apa kita buat, ikhwan? Dalam kita berdoa, kita berusaha, kita melakukan kebaikan dalam hidup ini, so kita jangan lepaskan perhatian kepada perkara ini. Apa jadi dalam hidup kita sekalipun, kita tetap ingat. Ikhwan, pasal itu banyak orang tak ikut Nabi, itu bukan alasan jalan Nabi itu salah. Dengan banyak orang, dengan sedikitnya orang ikut Nabi, itu bukan petanda jalan kita ikut ni salah. Pasal itu daripada zaman Imam Abu Ali Fudail bin Iyad lagi dia kata, janganlah kerana banyak orang tinggalkan sunnah kau tergelincir ikut mereka. Dan janganlah kerana sikit orang ikut sunnah kau jadi ragu-ragu dengan sunnah. Tidak. Jangan sekali-kali ragu dengan Allah dan Rasul walaupun kita belum nampak janji dia. Kerana dia akan bagi rosak basirah dan sarirah kita. Pandangan hati dan nur dalam pandangan hati itu dia akan bagi rosak. Allahu akbar, ikhwan. Maka dua hadis ni, ikhwan, dia bagi tahu pada kita jangan kita sombong dan jangan kita mencari jalan lain untuk sampai pada Allah Jalla wa Ala. Insya-Allah, ikhwan, kalau diberi keizinan oleh Allah, kita sambung besok dengan hadis yang ke-11. Kita sambung dengan hadis yang ke-11, insya-Allah. Ada soalan? Daripada Zaidi Abdullah Abdul Latif. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Adakah ragu-ragu kepada janji Allah boleh keluarkan seseorang itu daripada Islam? Wallahu ta'ala alam, Allah maha mengetahui. Terima kasih kepada sahabat Zaidi kita, sahabat Zaidi Abdullah. Semoga Allah merahmati sahabat. Ya sahabat, keraguan kepada janji Allah Ta'ala ini boleh buat orang itu keluar daripada Islam. Tetapi para ulama kita kata, ulama akidah kata, dia kena lihat setebal mana keraguan itu. Kalau dia ragu-ragu hanya dalam bentuk yang kita kata secara rambang, kita sembang dengan dia, dia cakap betul ke Tuhan boleh bagi, betul ke Tuhan boleh bagi, yang tu tak lagi, yang tu nampak. Apabila dia spesifik pada satu benda dan keraguan dia pada benda itu sangat memuncak, keraguan dia itu sampai, katalah bila dia ragu kata Allah itu tidak mungkir janji, bermakna
Bila dia ragu Allah itu tidak mungkir janji, bermakna dia sedang mensabitkan kepada Allah sifat mungkir janji. Maka keraguan macam ni boleh menyebabkan dia rosak. Tetapi level keraguan itulah yang mesti dikhawatirkan. Tebal mana? Dia boleh jadi juhud, kufur kepada Allah. Pasal itu daripada awal lagi, keraguan itu la yushakkikannaka fil wa'd, la yushakkikannaka. Saya terjemah dengan makna jangan benarkan unsur-unsur keraguan itu datang pada diri kita. Syak, la yushakkikannaka, jangan benarkan syak itu datang kepada kita terhadap janji Allah. Pasal itu awal-awal daripada Al-Quran, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa dia? La raiba fihi. Jangan sekali-kali ragu. Jangan sekali-kali ada mukadimah keraguan kena tolak. Pasal itu ulama kata, apakah mukadimah keraguan? Jahil. Jahil dalam akidah itulah punca. Maka wajib kita jauhkan kebodohan. Pasal itu akidah ni satu ilmu kita kena belajar. Saya ingat ikhwan, perkataan ini saya ingat perkataan ini benar. Itu apa dia? Perkataan yang menyatakan bahawa manusia ini dia hidup dengan akidah, dia mati pun dengan akidah, bukan dengan amalan. Amalan manusia ni dia cuma sekadar apa kita kata bekal yang kita isi. Tapi yang akan menentukan kita beramal ataupun tidak beramal adalah akidah. Manusia tersalah amal atau betul amal dia kerana akidah. Akidah ni apa dia? Keyakinan, kepercayaan dia pada Allah dan Rasul. Kalau dia percaya, salah. Saya bagi satu contoh. Kalau ada orang percaya untuk mati husnul khatimah, wiridlah tiap-tiap hari ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sampai habis akhir surah Taubah. Dia percaya. Kalau dia wirid benda lagu ni, dia mati husnul khatimah dan dia tahu hari dia nak mati. Kalau itu keyakinan dia, dia akan buat yang tu. Dia tanpa akan melihat di mana ada janji Allah dalam bab tu, di mana ada sebutan Nabi dalam bab tu. Maka amalan dia terbentuk daripada keyakinan dia. Dan dia akan mati dengan keyakinan dia. Pasal itu kita ikhwan, keyakinan kita kepada Allah ni kena betul, kena seimbang, kena betul. Yakin pada Allah berdasarkan Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Jadi bila keyakinan itu terhakis, datang syak. Syak pada benda tak patut kita syak, itu boleh merosakkan akidah. Tetapi mesti dilihat label dia itu dan bagaimana muatan syak dia itu. Jadi untuk menjawab soalan sahabat tadi, Zaidi Abdullah tadi, bolehkah secara umum, bolehkah keraguan pada Allah itu merosakkan akidah? Jawapan dia boleh. Tapi dengan diberi sedikit penelitian, dilihat bagaimanakah keraguan dia itu. Begitu sahabat. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Daripada Ridwan Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Guru tentang agama hanya dengan seorang guru atau perlu bertukar-tukar guru? Dan bagaimana cara kita nak menghilangkan taksub pada seorang guru? Bagaimana agama ajar kita untuk kita hormati guru tanpa melampaui batas? Ya, wallahu ta'ala alam. Allah maha mengetahui. Sahabat Ridwan, Wan Ridwan, sahabat Wan kita, semoga Allah merahmati sahabat. Pertama sekali sahabat, kita dalam perjalanan sunnah ni sangat dia ajak kita supaya menghormati, bersyukur. Ini penuh dalam sunnah. Penuh dalam sunnah. Kita guru kita belajar memang kita pakai guru. Sebab terutama kita pakai guru ni kenapa? Kerana apabila dalam agama ni dia banyak teks agama ni dalam bahasa Arab. Quran bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab. Kita tidak tahu bahasa itu. Jadi kita memerlukan seorang guru yang boleh terjemah teks itu pada kita dengan amanah. Tanpa dia tokok tambah, tanpa dia masukkan fikiran dia. Kalau kita baca, katalah kita baca hadis dalam Riyadhus Salihin, kita kalau tak ada orang terjemah,
tentu kita tak boleh baca. Kita mengharapkan orang yang amanah menterjemahkan dia supaya kita dapat ilmu tu betul. Itu satu. So guru tu kita cari guru yang amanah. Pasal tu dalam bahasa dulu, dalam bahasa klasik dulu, dia kata guru yang mursyid. Mursyid ni maksud dia baik. Maksud dia guru yang boleh menunjuk kita dengan betul. Tapi akhirnya kalimah mursyid itu dipaham dengan makna salah. Guru mursyid ni sampai dia tengok kita pagi-pagi, dia boleh tahu sembahyang subuh ke tak. Merepek lah. Yang tu semua merepek. Nabi Muhammad, ikhwan, ada mukjizat. Tak pernah dia jegir sahabat. Dia kata, hang tak subuh hari ni. Tak pernah. Bahkan dia duduk sebelah sahabat. Sahabat lari. Lepas tu Nabi tunggu sahabat tu mai. Sahabat baik dia. Nabi kata, hang lari pasal apa? Dia kata, ya Rasulullah, saya malu, saya tak mandi wajib lagi. Sepatutnya Nabi tengok dia, Nabi tahu dia tak mandi wajib. Ni dia habaq kat Nabi, dia tak mandi wajib. Maknanya Nabi tak pakai pun benda-benda macam tu pergi hukum orang. Ni kita ni punya mursyid. Ni guru kita mursyid ni, jangan bohong kat dia, dia tahu. Tak, dia bela jin. Guru bela jin jangan mengaji lah. Jin tipu dia. Tak tahu. Ada berapa orang? Saya hilang dalam ingatan saya. 40 ke 50 orang yang mereka tak keluar dalam perang Tabuk. Semua mereka cakap kat Nabi satu-satu. Pasal apa tak pergi? Saya macam ni, Nabi angguk. Ada 3 orang terakhir. Dia pun habaq betul, ya Rasulullah, kami tak pergi ni betul-betul pasal benda ni. Puluh-puluh orang habaq. Nabi tak tahu, kata dia berbohong. Sampai Allah bagi tahu. Jibril turun habaq, kata Muhammad, 3 orang ni lah bagi alasan betul. Hak lagi puluh-puluh tu semua bohong kat hang. Pun Nabi tak guna keistimewaan tu. Nak kata inilah kemursyidan. Tak ada, ikhwan. Nabi tahu orang munafik. Tapi bila orang panggil orang lain munafik, Nabi marah. Nabi kata, la taqulu zalik. La taqul zalik. Jangan kata lagu tu, Nabi kata. Hang tak tahu kalau dia mengucap ikhlas kepada Allah, la ilaha illallah, dia mengharapkan Allah, dia ahli syurga, diharamkan neraka untuk dia. Maka kerana itu kita memerlukan gurunya mursyid. Mursyid ni gurunya boleh bimbing kita. Dia boleh bahasa Arab, dia boleh terjemah. Kemudian dia tahu beza hadis-hadis sahih dengan tak sahih. Kedudukan hadis-hadis itu macam mana. Dan dia boleh beza perkataan-perkataan para ulama. Kalau para ulama ada pandangan berbagai-bagai, dia tahu nak ajak kita macam mana nak memilih. Bukan kita kata semua khilaf para ulama itu kita ikut. Tak. Ada yang kita pilih. Ambil ini, tak ambil ini. Mursyid bermakna guru yang boleh bimbing kita. Dan kita perlu, guru-guru yang macam ni kita perlu. Dan Alhamdulillah, zaman-zaman akhir ni saya tengok guru-guru yang macam ni cukup banyak. Alhamdulillah. Ulama sebut pada kita, ini ulama saya sebut, saya tak kata berat sangat, tapi saya bersetuju. Guru mursyid ni, dia gabungan daripada 3 perkara dalam diri dia. Satu, ilmu. Tak boleh panggil mursyid kalau tak ada ilmu. Yang kedua apa dia? Guru pertama dia mursyid. Kedua apa dia? Kedua pengalaman dia. Dan yang ketiga apa dia, ikhwan? Yang ketiga, dia ini satu orang yang ada pada diri dia. Kita panggil apa? Apa bahasa panggil? Diri dia itu dia ada murabbi. Dia boleh bentuk orang. Jadi, adonan dia tu jadi. Dia ada skill tu. So kita duduk dengan dia tahu dia boleh bimbing kita. Dia pandai adon kita. Jadi sekurang-kurangnya 3 perkara ni untuk kita angkat satu orang tu, kita panggil mursyid. Dia ada ilmu, dia ada pengalaman, dan dia ada tu karisma diri dia tu. Gah dia tu. Dia boleh mendidik. Dia boleh didik. Kadang-kadang satu orang kita tengok kan, orang kata dia orang alim, kita tengok muka dia, ya Allah, alim sungguhlah kawan ni, warak sungguh. Tapi kadang-kadang kita tengok dia warak, bila kita mendekati dia tak boleh bimbing kita. Bila kita aju masalah, dia tak berjaya jawab masalah kita. Dia tak boleh kupas masalah kita. Dan kita nampak dia sangkut. Itu dia mursyid mungkin pada orang lain, dia tak mursyid pada kita.
So kalau kita jumpa lagu tu, kita alihlah pada guru yang lain. Jadi itu persoalan yang berikutnya. Sahabat kata, perlukah kita dengan satu guru? Saya kata tak. Kita perlu ada banyak guru. Pasal itu dia panggil syuyukh, iaitu dia perkataan plural daripada syaikh. Kita kena ada banyak guru. Syuyukh, banyak guru kita, seorang, dua orang, tiga orang. Daripada situ dia akan membentuk pengalaman kerohanian kita pula. Kita boleh tahu guru mana kita boleh masuk. Bab ni, guru ni kita boleh masuk. Bab ni dia tak boleh, kita cari guru ni. Itu kebijaksanaan kita sebagai salik ataupun sebagai murid. Salik bermakna sebagai orang yang nak berjalan bertemu dengan Allah. Kita cari bimbing kita. Dan saya suka tambah sikit, dalam hal guru mursyid ni, kita tak perlu ambil syarat-syarat klasik. Syarat klasik ni apa dia? Kena bai'ah. Tak perlu. Bai'ah dulu tu kita kata sesuai zaman dulu lah kot, sebab dia nak bendung anak murid dia. Macam orang kata duduk dengan dia, tak lari sana, tak lari sini. Kita tak perlu benda tu. Kita damping dengan satu orang. Macam saya berdamping dengan tuan guru saya, Ustaz Abdullah Iraqi. Daripada awal dulu saya dengan dia sampai ke Iraq, sampai patah balik, tak pernah bai'ah apa-apa dengan dia. Tak pernah. Saya dengan tuan guru saya, Ustaz Abu Bakar Syarif, tak pernah bai'ah pun. Tak pernah bai'ah pun. Saya duduk mendekati mereka, belajar dengan mereka, jadikan mereka kawan kita. Pasal itu Imam Syafi'i kata apa dalam nasihat pelajaran dia kata suhbatul ustaz ataupun suhbatul mudarris. Itu penting. Kawan dengan orang yang kita iktiraf dia nak membentuk kita. Kita nak ambil panduan daripada kawan dengan dia, suhbah dengan dia. Kawan. Jangan buat dia musuh, kawan. Kalau itu semua kita boleh hati-hati, kita boleh jaga, saya rasa kita memilih guru yang betul. Guru dia kena ada ilmu. Betul. Saya sangat setuju, guru ni kena ada ilmu. Tak boleh guru yang tak ada ilmu. Yang kedua, guru kena ada pengalaman. Kadang ilmu saja dia tak ada pengalaman pun masalah. Kena ada pengalaman. Zaman hari ini banyak orang-orang muda berilmu tapi kurang pengalaman. Kemudian kadang-kadang ilmu ada, pengalaman ada, dia tak ada dia punya itu. Aura dia sebagai dia tak ada. Kadang-kadang ada orang dia bercakap hadis okey, tapi dia bercakap bidang kerohanian tak boleh pergi. Aura dia tak keluar. Dengan personality dia, dengan aura kerohanian tu dia tak add pa. Tapi kadang-kadang orang add pa, sangat add pa. Jadi itu kita perlu sahabat apa tadi, sahabat Ridwan Wan, supaya kita janganlah taksub dengan guru. Jangan kita lihat guru kita segala-galanya. Bila kita tumpu dengan satu orang, kita akan nampak dia segala-galanya. Jadi kita akan bermasalah dengan orang yang lain. So buang taksub itu. Terikatan kita dengan satu pandangan itu kita kena buang. Dengan banyak kita mendengar pandangan-pandangan yang lain. Begitu pandangan saya, Ustaz sahabat Wan kita. Semoga Allah berkati. Ada lagi? Habis. InsyaAllah semoga Allah bagi pada kita rezeki, kesihatan, masa besok kita sambung hadis yang ke-11 insya-Allah. Wallahu taala alam. Hayakumullah, barakallahu fikum wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.